Salam sejahtera, saya Tiruna Karasi Madhavan, nombor matris 276429, ingin buat pembintangan untuk subjek GMGA 2013 Perlembagaan Malaysia. Tajuk yang saya pilih hari ini ialah Kebebasan Badan Kehakiman di Malaysia. Berikut adalah isi kandungan bagi pembintangan saya pada hari ini. Iaitu nombor 1, pengenalan. Nombor 2, prinsip kebebasan dan kehakiman. Nombor 3, konsep dan jenis-jenis mahkamah di Malaysia. Nombor 4, peranan hakim di Malaysia. Nombor 5, ancaman prinsip kebebasan kehakiman di Malaysia. Nombor 6, cadangan dalam menjaga hak kebebasan badan kehakiman. Dan nombor 7, akhir sekali, kesimpulan. Malaysia sebagai sebuah negara yang merdeka yang sangat menjaga kedaulatan undang-undang dan prinsip keadilan. Dalam memfokuskan kepada kebebasan kehakiman, konsep ini merujuk kepada satu mekanisme semak dan imbang yang tidak bersikap berat sebelah serta tidak terikat dengan mana-mana pihak terutamanya daripada tekanan politik. Kebebasan kehakiman ini merupakan satu prinsip yang tidak boleh dikompromi dan wajib dianugerahkan kepada badan kehakiman. Kebebasan kehakiman, kebebasan institusi kehakiman adalah komponen penting dalam sistem kehakiman dan perundangan sebuah negara demokrasi seperti Malaysia. Malaysia mendukung prinsip kedaulatan undang-undang berdasarkan prinsip pengasingan kuasa, the separation of powers. Kebebasan kehakiman terpakai terhadap sistem kehakiman negara dan juga para hakim secara individu. Dalam melaksanakan prinsip kebebasan kehakiman ini, para hakim tidak harus mendapat sebarang tekanan, arahan atau sebagainya dari mana-mana pihak, termasuk badan perundangan, eksekutif atau mana-mana pihak politik. Mereka tidak boleh dilayan seperti pejabat awam yang lain dan akan memegang jawatan mereka sehingga umur 65 tahun. Pembayaran gaji mereka juga adalah melalui kumpulan wang disatukan berdasarkan Akta Saraan Hakim 1971 dan jumlah gaji mereka ini tidak boleh dikurangkan. Proses pemecatan hakim hendaklah dilakukan menurut peruntukan undang-undang. Dalam menjalankan kebebasan kehakiman dalam setiap keputusan semasa perbicaraan, seorang hakim tidak perlu membalas sebarang kenyataan maupun pernyataan dari sesiapa pun. Hakim juga tidak boleh dipaksa untuk terlibat dalam sebarang perbincangan awam atau dipaksa untuk menjawab sebarang isu yang akan menimbulkan kontroversi. Mahkamah mempunyai hak dan kuasa untuk menghukum penghinaan terhadapnya. Hal ini dikuatiri akan menimbulkan kesukaran kepada badan kehakiman negara. Berdasarkan Perkara 145, Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa badan kehakiman negara mempunyai budi bicara mutlak untuk memulakan pendakwaan. Sebarang pendakwaan yang akan melalui proses yang rumit dan akan memerlukan hakim maupun peguam melakukan pembuktian yang kukuh sebelum sebarang keputusan dilakukan. Sekalipun ada pihak yang tidak berpuas hati dalam keputusan yang dilakukan, mereka tidak boleh mendakwa hakim maupun peguam sekiranya mereka tidak berpuas hati dengan keputusan yang dibuat. Mereka hanya berhak untuk membuat rayuan terhadap kes tersebut untuk diadili semula. Seterusnya, kelakuan hakim hanya boleh dibincangkan oleh Parlimen. Perkara 145-3 Perlembagaan Persekutuan nyatakan sebarang kelakuan anggota kehakiman tidak boleh dipersoal secara terbuka dan seterusnya perbincangan hanya boleh dilakukan di dalam Parlimen dengan sokongan ahli Parlimen sahaja. Namun, Perkara 127 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan sekatan berkenaan kelakuan hakim, Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi untuk dibicarakan di Parlimen kecuali mendapat persetujuan 1/4 ahli Parlimen. Konsep dan jenis-jenis mahkamah di Malaysia. Mahkamah awam ialah Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Seksyen, Mahkamah Magistrate dan Mahkamah Penghulu. Mahkamah khas pula, Mahkamah khas Raja-Raja, Mahkamah Syariah, Mahkamah Kanak-kanak, Mahkamah Tentera, Mahkamah Bumiputera, Mahkamah Perusahaan dan Mahkamah Buruh.
Keadilan hak asasi ditafsirkan sebagai salah satu prinsip penting daripada sistem common law yang menjadi perkara asas dalam membuat pertimbangan dalam keputusan yang adil dan saksama oleh mana-mana pihak yang ditugaskan. Dalam melaksanakan perlindungan hak asasi berdasarkan kepada dua pertimbangan. Satu, prinsip audi alteram partem. Yang kedua, prinsip nemo judex sua causa, nemo judex in causa sua potest. Pelaksanaan demokrasi di Malaysia, pengekalan sistem beraja dan menjadikan perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi negara. Mahkamah bertanggungjawab dalam menjaga perlembagaan dan menjadi badan yang mempunyai hak untuk mentafsir undang-undang persekutuan dan negeri. Jika didapati undang-undang negeri tidak selaras dengan satu undang-undang persekutuan, maka undang-undang persekutuan itu hendaklah mengatasi undang-undang negeri. Dalam situasi seperti ini, undang-undang negeri itu adalah tidak sah setakat yang tidak selaras itu. Perlembagaan persekutuan memperuntukkan kuasa membicara dan menyelesaikan pertikaian serta menghukum pesalah berada di bawah kuasa badan kehakiman yang dilaksanakan oleh mahkamah. Kuasa kehakiman terletak kepada dua mahkamah, mahkamah tinggi dan beberapa mahkamah rendah. Pengendalian kes-kes yang didaftarkan di Malaysia. Kehakiman bertanggungjawab menyampaikan keadilan berdasarkan integriti tinggi, pengalaman dan kecekapan profesional seseorang hakim. Setiap keputusan tidak boleh berdasarkan kehendak popular. Oleh itu, hakim perlu memastikan keadilan dizahirkan bagi mengekalkan identiti negara kita. Kita pergi pula kepada tomahan awam dalam badan kehakiman negara. Masyarakat akan mula mempersoalkan prinsip keadilan dan kebebasan badan kehakiman negara jika mereka tidak setuju dengan sesuatu keputusan mahkamah. Disebabkan hakim tidak boleh terlibat dalam perbincangan awam, maka mereka tidak dapat mempertahankan keputusan mereka. Ini akan menyebabkan tindakan berat sebelah masyarakat bagi sesetengah kes-kes berprofil tinggi. Kita akan melihat peningkatan kes berkaitan perlembagaan. Kes-kes melibatkan hal hak asasi manusia, transgender, murtad, kebebasan bersuara dan hak keistimewaan kaum. Ianya akan menjalarkan prinsip kebebasan kehakiman apabila wujud golongan mempersoalkan keputusan yang telah dibuat oleh badan kehakiman negara. Salah faham dengan prinsip kebebasan kehakiman pula. Salah faham di kalangan masyarakat apabila keputusan kehakiman tidak mengikut kehendak mereka. Kebebasan kehakiman membolehkan hakim membuat keputusan berdasarkan kehendak mereka. Keputusan hakim tidak boleh dipersoalkan oleh mana-mana pihak. Pada hakikatnya, prinsip kebebasan kehakiman dilakukan untuk menjaga kepentingan rakyat dari segi keputusan berat sebelah yang bersifat peribadi. Bagi pendakwaan dan pemecatan hak seseorang hakim pula, hakim tidak boleh dibicarakan atas tindakannya berdasarkan kepada perlembagaan. Namun, hakim boleh dilucut jawatan dan dibicarakan selepas itu berdasarkan undang-undang sivil di negara ini. Perubahan dalam pendengaran kes di Mahkamah Persekutuan. Pemilihan panel hakim perlu di pendengaran kes Mahkamah Persekutuan perlu telus dan adil. Perlu dilaksanakan bagi mengelak sebarang unsur negatif dan pertuduhan yang tidak berasas. Ini bagi menjaga nama baik hakiman negara. Bagi mempercepatkan prosedur mahkamah pula, pertama, perlu menghadkan penyerahan lisan selama 20 minit sahaja. Peguam perlu mengetengahkan perkara utama terlebih dahulu bagi meningkatkan mutu kerja dan menarik perhatian audien. Hakim tidak mengganggu penyerahan peguam dan mendengar dengan penuh perhatian. Dapat memberi keputusan kepada peguam dan mengelak sebarang pertikaian. Penstrukturan semula meningkatkan keyakinan masyarakat. Pertama, hakim tetap perlu menjaga adab dan tata susila dalam memberi komen dalam setiap persoalan. Penstrukturan semula akan menekankan kepada pengurusan bersama menggunakan helaian masa, timesheet. Memperkenalkan sistem berkomputer bagi pengurusan yang lebih berkesan dan telus.
Akhir sekali, kesimpulannya adalah Badan Kehakiman Negara merupakan badan tertinggi yang menjunjung keadilan berasaskan kepada undang-undang negara. Suara rakyat tetap diperjuangkan dalam prinsip demokrasi dalam melaksanakan prinsip kebebasan kehakiman. Masyarakat perlukan pendedahan dalam memastikan setiap spekulasi liar ditangkis. Setiap analisis dalam semua kes yang dijalankan memerlukan tahap kemahiran tertentu yang memberi penekanan kepada teknik berfikir kritis dan analisis yang mencukupi bersama dengan bukti yang mencukupi untuk berinteraksi dengan fakta sebenar yang berlaku tanpa melibatkan tekanan dari mana-mana pihak. Sekian sahaja pembentakan dari saya. Terima kasih dan salam hormat.